Chong Cho adalah seorang komander unit penggempur ke-6 Parti Komunis Malaya PKM yang telah melibatkan diri dalam aktiviti pengganas komunis lebih 50 tahun. Beliau sebenarnya dilahirkan di Kanton yang mana hari ini dikenali dengan nama Guangzhou di China. Kemudian Chong Cho dibawa oleh ibunya berhijrah ke Tanah Melayu yang bertempat di Tronoh Perak pada tahun 1929. Chong Cho mula bergiat aktif dalam komunis seawal usia 13 tahun lagi. Penghujung penglibatannya, beliau ditangkap oleh polis cawangan khas SB di hadapan kedai tekstil yang cukup terkenal iaitu Globe Silk Store di Jalan Tunku Abdul Rahman bersama pengawal pribadinya Yong Nam pada 2 Mac 1988 yang mana pada ketika itu beliau berusia 66 tahun. Selepas ditangkap pada 1988, Chong Cho terus hidup selama 11 tahun dan meninggal dunia di Kuala Lumpur pada 9 Mei 1997 kerana sakit jantung. Jika anda masih ingat, pada hari kematiannya itu begitu ironi dengan hakikat dia memimpin pasukan pengganas yang membunuh sesama sendiri yang dianggap pengkhianat dan rakyat yang tidak berdosa, semata-mata mahu menegakkan fahaman komunisme di Tanah Melayu. Menurut faiz sulit pengakuan Chong Cho yang tidak pernah didedahkan kepada umum sebelum tahun 2013, beliau ada mendedahkan kekejaman parti terhadap pengganas komunis menerusi program kempen penghapusan iaitu mengesan dan menghapuskan anggota yang disyaki ejen kerajaan atau pengkhianat. Program kempen penghapusan itu mendedahkan tebalnya sikap curiga, syak wasangka dan paranoid sesama sendiri yang menghantui kepimpinan pengganas komunis sepanjang gerakan bersenjata dalam hutan belantara di Tanah Melayu, khususnya di selatan Thailand yang menjadi markas mereka. Chong Cho pernah memberitahu polis cawangan khas SB semasa dalam tangkapannya bahawa beliau tidak pernah bersetuju dengan pelaksanaan kempen tersebut. Tetapi pada masa yang sama, beliau juga mengaku pernah menjatuhkan hukuman mati terhadap 7 anggotanya sendiri atas tuduhan menjadi ejen kerajaan. Pergolakan dalam Parti Komunis Malaya PKM itu sebenarnya telah menyebabkan perpecahan yang serius, di mana parti itu berpecah kepada 3 penjuru, iaitu 1 sebagai pusat pemerintah, yang kedua Regimen ke-8 dan ke-3, dan yang terakhir adalah Regimen ke-12, yang mana maklumat ini tidak diketahui ramai. Laporan pengakuan Chong Cho ini juga memaparkan kemusnahan harta benda akibat perbuatan khianat pengganas komunis. Chong Cho sebagai pemimpin veteran PKM dengan pangkat anggota Rizab Jawatan Kuasa Pusat, pengetahuannya mengenai komunisme dianggap sangat teguh. Atas kegigihan, keyakinan dan dedikasinya memperjuangkan komunisme, dia dihormati ke semua anggota unit penggempur ke-6 dan juga anggota-anggota komunis lain dalam parti. Menurut pengakuan Chong Cho, unit penggempur ke-6 Parti Komunis Malaya PKM telah kehilangan seramai 168 anggota sejak penubuhannya pada 1 Oktober 1973, iaitu 83 orang ditembak mati pihak keselamatan, 27 lagi mati atas sebab-sebab lain, 38 ditangkap dan 20 lari meninggalkan unit itu. Generasi muda rakyat Malaysia hari ini perlu lebih faham dan jelas tentang pengganas komunis dan perjuangannya serta tindakannya untuk menjahanamkan negara kita. Ingatlah betapa sengsara hidup datuk nenek moyang kita dahulu di Tanah Melayu. Kekejaman komunis ini sebenarnya melangkaui isu kaum dan anda harus ingat, komunis membunuh bukan sahaja kaum Melayu tetapi juga kaum Cina yang tidak menyokong mereka.